Assalamualaikum. Hai semua. Ini adalah bahan bonsai anting putri atau jeliti. Pada video kali ini saya akan kongsi proses untuk pemangkasan pada bahagian batang pokok dan juga akar. Tetapi sebelum melakukan pemotongan pada batang pokok, saya keluarkan bahan dari pot untuk melihat keadaan dan kedudukan akar terlebih dahulu. Pokok ini sudah berusia lebih kurang 8 tahun tetapi belum komplit. Ini disebabkan kurang penjagaan dan rawatan terhadap bahan ini. Sebelum itu, bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan like, share, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Saya sudah siap cuci pada bahagian akar dan juga pada bahagian batang utama. Setiap kali saya report bahan, saya akan brush pada batang dan dahan untuk tanggalkan lumut-lumut yang melekat. Dan saya gunakan brush seperti ini. Untuk dapatkannya, anda boleh hubungi nombor saya di description di bawah. Anda boleh lihat ini adalah akar utama atau taproot. Dan taproot ini sepatutnya dibuang semasa proses awal membuat bonsai. Fungsi taproot adalah untuk pokok kukuhkan kedudukannya di dalam tanah, jadi pokok di dalam pot tidak memerlukan taproot. Dan taproot adalah bahagian pokok yang akan dapat makanan yang paling banyak, jadi ia akan melambatkan proses pembesaran untuk bahagian pokok yang lain. Untuk bahagian atas, saya akan potongkan di bahagian ini dan tumbuhkan tunas yang baru untuk saya train style literati atau bunjin. Okey, ini hasil terakhir dari pemangkasan batang utama dan juga akar. Dan akar saya dah remove mungkin 90% dari akar yang asal. Bahagian potongan dan luka yang besar daripada pemangkasan taproot sebentar tadi akan lambat untuk sembuh dan berisiko untuk bahagian luka ini menjadi busuk dan membuat bahan bonsai mati. Jadi untuk kurangkan risiko bahagian potongan ini menjadi busuk, saya sapukan healing paste dan biarkan selama beberapa minit untuk ia kering. Penggunaan campuran tanah yang tidak simpan terlalu banyak air juga adalah cara untuk kurangkan risiko bahagian potongan menjadi busuk. Tanah yang saya gunakan adalah tanah merah bakar yang telah dibuang debu dan saya asingkan kepada beberapa saiz. Untuk pot yang bersaiz kecil seperti mame atau sinto, saya akan gunakan saiz tanah yang paling kecil dan dicampurkan dengan pasir. Untuk training pot bersaiz ini, saya akan campurkan ke semua saiz dan juga sedikit pasir. Saya gunakan 3 bahagian saiz besar, 3 bahagian saiz sedang, 2 bahagian saiz kecil dan 1 bahagian pasir. Saya letakkan pecahan pasu di bawah bahan supaya pertumbuhan akar akan menghala ke tepi. Pastikan tanah memenuhi ruang-ruang di antara akar untuk mengelakkan ruang udara atau air pocket. Setiap kali saya report bahan, saya akan gunakan root booster atau vitamin B1. Ini untuk mempercepatkan proses pertumbuhan akar yang baru dan juga untuk mengurangkan transplant shock terhadap bahan bonsai. Saya gunakan campuran vitamin B1 ini seminggu sekali untuk 4 minggu yang pertama dan selepas itu saya gunakan sekali untuk 1 bulan. Dan yang paling penting, saya akan sapukan healing paste pada kawasan potongan. Ini untuk membantu mempercepatkan proses penyembuhan pada luka dan juga untuk mengelakkan kawasan ini dijangkiti kulat. Ini adalah beberapa peralatan asas bonsai yang anda boleh dapatkan dari saya, seperti concave cutter. Fungsi concave cutter adalah untuk memotong dahan dan juga untuk membuang lebihan kayu di antara dua dahan seperti di atas.
dan selepas itu anda boleh gunakan knob cutter untuk trim dan membuat potongan bentuk U. Kekemasan pada bahagian potongan adalah penting untuk membuat bahagian itu nampak semula jadi. Ini adalah pencakar akar dengan 2 cakok dan bahagian lepel ini adalah untuk tekan dan ratakan permukaan tanah di dalam pot. Ini adalah healing paste yang biasa saya gunakan dan turntable. Turntable ini dapat menampung berat sehingga 50 kg dan mempunyai anti-slip button di kedua-dua belah bahagian. Untuk setiap pembelian kata jenama Ryuga, anda akan dapat beg ini. Untuk mendapatkan peralatan ini, anda boleh hubungi nombor di atas ataupun melalui Facebook, link di description di bawah. Terima kasih. Proses pemangkasan ini adalah pada 21 Julai dan ini adalah keadaan selepas lebih kurang 19 hari dan anda boleh lihat tunas sudah mulai tumbuh. Ini adalah keadaan selepas sebulan dari report. Anda boleh lihat pertumbuhan tunas di bahagian atas yang bagus, menunjukkan keadaan bahagian akar juga semakin bagus dan pertumbuhan akar yang baru semakin banyak. Ini keadaan pokok selepas lebih kurang 1 bulan setengah. Buat masa ini saya belum melakukan pemilihan dahan. Saya biarkan dahulu supaya ia dapat menyerap cahaya untuk membuat makanan yang banyak sehingga bahan ini betul-betul sihat. Selepas 1 bulan setengah, saya mula melakukan pembajaan dan baja yang saya gunakan ini adalah baja organik jenama Wonder. Untuk mendapatkan baja ini, anda boleh hubungi Ustaz Zaidi di nombor ini atau melalui Facebook beliau, link di description di bawah. Untuk melakukan pembajaan, sebolehnya baja diletakkan jauh dari pangkal pokok, terutamanya untuk baja kimia. Untuk bahan ini, selepas 5 atau 6 bulan dari report, saya akan keluarkan bahan ini untuk program akar. Pada video yang seterusnya, saya akan kongsi proses pemilihan dahan dan wayakannya. Dan saya akan bentuk bahan ini style literati atau bunjin. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.